Fokus dari Sabah mengenai situasi semasa banjir di Kinabatangan. Rinciannya kita bersama Redin Robin. Redwin? Ya, Ifah. Banjir di Kinabatangan pulih sepenuhnya. Pusat Pembinaan Sementara PPS SK Bukit Garam, Pekan Bukit Garam yang menempatkan 146 penduduk ditutup secara rasmi 2 petang tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, penutupan ini dibuat selepas pemeriksaan kawasan rumah penduduk terjejas selamat untuk didiami semula. PPS SK Bukit Garam diaktifkan sejak 2 April lalu bagi menempatkan 31 keluarga dari 4 kampung. 11.15 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan pelbagai program dan projek lanskap hijau di Sabah tahun ini. Peruntukan melibatkan dana daripada Kerajaan Persekutuan dan negeri itu akan diagih kepada semua pihak berkuasa tempatan PBT untuk pembangunan dan pengiktirafan infrastruktur hijau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, peruntukan itu selaras dengan inisiatif perancangan pembangunan landscape Sabah yang menekankan kepentingan kelestarian, keindahan persekitaran dan keseimbangan ekologi dalam pembangunan bandar dan luar bandar. Demikian ucapan beliau dalam amanat khas Menteri sempena program inisiatif penghijauan lestari, aspirasi negeri taman terindah iPlan. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni. Ketika ditemui pemberita, Datuk Isnin berharap semua PBT memperhebat kempen penghijauan dan penanaman pokok di kawasan masing-masing sejajar inisiatif Kementerian Memperkasa Kelestarian Landscape. Sehingga hari ini sebanyak 335,000 lebih pokok sudah kita tanam seluruh Sabah. So, jadi kita punya target ke arah 1.3 juta. So banyak lagi lah. Tapi program kita berjalan. InsyaAllah. 200 buah rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT sedang dibina di daerah Paitan melalui projek kemajuan kawasan PPK. Projek di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW yang menelan kos 46 juta ringgit itu dibangunkan di kawasan seluas 12 hektar di Pekan Paitan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Latif berkata, kawasan perumahan tersebut juga akan turut dilengkapi dewan, masjid dan taman permainan. Katanya selain memberi manfaat kepada golongan memerlukan, inisiatif tersebut seiring dengan hala tuju daerah Paitan untuk berkembang maju dan mencapai matlamat bandar pintar masa akan datang. Sekarang Paitan Smart City sedang berkembang pesat. Pertama sekali dalam pembinaan pada hari ini iaitu pembinaan projek pemajuan masyarakat yang mana kerajaan telah pun mendirikan sebanyak 200 buah rumah PPRT secara desain and build dan sedang dalam pembinaan pada ketika ini dengan nilai lebih kurang 46 juta. Begitu juga dengan dewan, termasuklah berbagai-bagai fasilitis yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Dan begitu juga dengan pembinaan mini kompleks sukan Paitan yang rancak dibina ketika ini. Datuk James yang juga adun sungguh ditemui RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Kampung Botition Paitan. Hampir 5,000 tetamu memeriahkan majlis ini yang turut diserikan dengan persembahan artis tempatan dan penyampaian duit raya kepada golongan asnaf dan kanak-kanak. Pemimpin setempat yang dilantik kerajaan diingatkan melaksana tanggungjawab dengan penuh amanah. Ia penting bagi membolehkan pelbagai inisiatif kerajaan bagi meringankan beban rakyat sampai kepada golongan sasar. Agar tidak ada pilih kasih ya di antara JKKK ataupun ketua-ketua kampung lah. Sebab kita kena menjalankan tugas dengan lebih amanah ya, dan progresif, dan kita tidak mau ada terjadinya ataupun berlakunya yang pilih kasih tersebutlah. Dan sebab bagi kita mereka yang layak itu harus menerima ataupun menerima layanan yang seadil-adilnya. Beliau yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Amanat kepada pemegang-pemegang adat dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta penyampaian watikah pelantikan JKKK Dun Tulit di Keningau.
Seramai 68 pengerusi JKKK di kawasan berkenaan menerima watika pelantikan masing-masing. Ya, semalam kami kongsikan kejayaan penubuhan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Falah Penjara Pusat Kota Kinabalu PPKK yang mencipta sejarah tersendiri buat Jabatan Penjara Malaysia. Selain berpeluang mendalami ilmu agama, hak prospek untuk meneruskan pendidikan juga tidak diabaikan menerusi Sekolah Integriti Kota Kinabalu SIKK. Ikuti siri kedua laporan khas Kisah dari Tembok Besi bersama dengan Serina Olivia Chong. Pewujudan Sekolah Integriti Kota Kinabalu SIKK di PPKK ini membuktikan sikap peduli kerajaan terhadap rakyat tanpa mengira latar belakang. Ia sekaligus membolehkan prospek menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM sama seperti pelajar lain. Seramai 6 prospek di PPKK akan menduduki SPM tahun ini. Tahun ini kita telah register 6 orang, tapi untuk makluman kami ada calon tumpang. Maksudnya dia sudah register di sekolah menengah di luar, terlibat dengan jenayah dan diantar ke SIKK oleh mahkamah. Dalam penjara inilah saya dapat menduduki SPM. Saya hargai betul-betul pengajaran ini. Ya, saya akan duduk SPM tahun ini. Sekolah sampai tingkatan 3 saja. Saya berharga betul lah untuk di sini. Saya dipindahkan dari pusat penjara Tawau pergi ke pusat Kota Kinabalu. Saya berniat untuk menyambung sekolah saya, melanjutkan pelajaran saya. Di penjara Kota Kinabalu ini saya dapat banyak pengajaran. Saya juga sini dapat menimpa banyak ilmu seperti ya saya di sini dijadikan sebagai salah seorang calon SPM. Program SIKK ini khusus untuk prospek warga negara. Untuk makluman di dalam ni sekolah sama dengan modul apa yang ada di sekolah di luar sana lah. Cuma di sini kami ada kelas 3M, pra SPM dan SPM. Di sini saya baru ada niat mau ambil SPM, yakin. Sebab pelajaran dalam penjara dia ada 6 subjek saja. Perancangan jangka panjang juga dibuat bagi membantu prospek selepas keluar dari PPKK kelak. Sekarang ni kami sedang berkolaborasi dengan UPSI untuk diploma pengurusan perniagaan di Sekolah Integriti Penjara Keluang. Cuma diorang mau ambil atau tidak peluang itu. Malah, prospek juga berpeluang mendapatkan beasiswa penuh dalam bidang yang ditawarkan Sekolah Integriti Penjara Keluang selain beasiswa penuh daripada kutipan zakat di Semenanjung untuk pengajian 3 tahun. Tapi peluang dan harapan kita kena bagi. Sebab kalau tidak, pernah ada prospek kami akan tanya, betapa kami ada SPM. Tapi di luar, bila tengok background kami, prospek. Tak ada guna, dia cakap. Justru, sokongan semua pihak amat penting untuk menerima semula prospek ke dalam masyarakat apabila mereka dibebaskan kelak. Menjadi manusia lebih baik dengan meyakini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik setiap perkara yang terjadi, satu keredaan iman yang terindah. Moga kisah mereka menjadi iktibar buat kita semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, setakat ini perkongsian berita dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Ifah. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redwin.